taklid buta kepada orang yang faham. Ya? Tak setuju? Habis rasa? Okey. Yang tak setuju tadi. Yang tak setuju. Okey. So jadi lelaki suka kepada kecantikan wanita melebihi lain-lain. So wanita pun tahu benda tu mereka nak cantik. So perempuan suka kepada gelang yang cantik, kereta yang cantik. Lelaki suka kereta yang cantik. Okey. Dan maknanya kecantikan ni semua sukalah, walaupun bidang-bidang berbeza. Tetapi Allah SWT yang menyediakan kecantikan semua manusia dan alam ini, dan salji yang putih cantik itu, maka Allah yang menyediakannya. Ya. Jadi Allah SWT adalah yang lebih cantik daripada segala-galanya, yang lebih layak untuk dikasihi dan cinta. Dan demikian juga kalian. Okay, seterusnya. Baik, kemudian syubhat-syubhat, gangguan-gangguan, alasan-alasan yang kerap menjadi, yang kita dah bincang tadi. Yang pertama sekali kita simpulkan, yang tak dapat dilihat, kita dah beritahu bahawa jangan jadikan itu sebagai alasan. Terlalu sempurna, dia kata. Cinta kepada Allah dan Rasul ni terlalu sempurna lah. Dia cerita-cerita yang tak masuk akal, ataupun dia cerita-cerita yang terlampau ideal. Ya, maka kita nak beritahu Allah SWT tidak akan menyuruh sesuatu perkara yang kita tak mampu. So, ya. Baik, yang keseruannya, kalau kita cinta pada Allah dan Rasul, kita akan terabai dunia dan keluarga. Kita akan sibuk beribadah, sembahyang 24 jam dan seumpamanya. Jawapannya tidak. Konsep kasih kepada Allah dan Rasul adalah melaksanakan tugas di atas dunia, menepati apa yang Allah dan Rasul redai. Bahawa kalau dia seorang suami, dia akan laksanakan tugas sebagai seorang suami sebagaimana Allah dan Rasul redai. Bila mana dia kasih pada Allah, lagilah dia baik pada isteri dia, lagilah dia tak jentik isteri dia pun. Okey. Begitu juga dengan isteri kepada suami. Lagi isteri itu salihah, lagilah dia akan menghormati suaminya. Kerana itulah cara untuk dia mencapai kasih kepada Allah. So dunia tak terabai, kerana bila mana dia kasih kepada Allah dan Rasul, dia lagi profesional. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum ahadan an yutqinah, ataupun dalam hadis yang lain an yuhsina. Allah kasih kepada seorang hamba yang dia buat satu kerja, dia sentiasa memperbaiki dan tekun dan profesional dalam kerja dia. So tambahkan professionalism dalam kerja, tambahkan profesional. Itu adalah yang teori untuk mendapat cinta Allah. So orang yang cinta kepada Allah, dia bukan terabai dunia. Dunia dia bertambah mantap, dan kerja dia bertambah amanah, tidak ada rasuah. Allah nampak walaupun bos tak nampak. Maka dia akan bertambah produktif, bukan bertambah ke belakang, tapi bertambah ke depan. Ya, begitu juga dengan keluarga. Kemudian syubhat yang keseluruhnya, satu cinta saja dalam hati. Sebagaimana Allah kata, ma ja'alallah fi rajulin fi qalbain min. Allah tak menjadikan dua kecintaan dalam satu hati lelaki ataupun perempuan. Baik, jadi jawapan kita dah beritahu tadi, bahawa kita harmonikan, bahawa kita letak cinta Allah dan Rasulnya adalah yang pertama. Yang bawah-bawah tu semuanya adalah manifestasi kecintaan kepada Allah. Allah punya cinta mewajibkan kita untuk cinta kepada ibu dan ayah kita dan taat. So tak berlanggar. Dia adalah satu aliran yang sama. Okay? Allah punya kecintaan menyuruh kita untuk cinta kepada negara. Hubbul watan minal iman. Itu bukan hadis, tapi itu satu quote yang boleh diterima dalam Islam, selagi mana dia adalah nombor 2 di bawah cinta Allah dan Rasul. Tak berlaga. Cinta kepada suami tak berlaga, kerana Nabi pernah menyebutkan bahawa kalaulah ada manusia boleh sujud pada manusia, aku la amartun nisa an tasjuda li zawjiha li idhami haqqiha. Aku akan suruh wanita sujud pada isteri dia, pada suami dia, kerana besarnya tanggungjawab si suami, besarnya hak suami tadi ni. Tapi jangan salah faham, wanita juga, lelaki juga diberikan tanggungjawab yang besar oleh Allah kepada isterinya. Equal, sama, justice. Bukan satu hala, tidak. Ya. So semuanya adalah satu hala mengarah ke cinta pada Allah. Tidak ada kontradiksi. Okey, seterusnya. Berapa minit lagi?
Jadi ini dah kita sebut tadi, cinta Allah akan membawa kepada cinta ibu bapa, keluarga, umat dan binatang dan alam juga akan kita jaga seterusnya. Okey, caranya gunakan akal, tubuh dan tenaga masa untuk Allah. Teruskan lagi, bawa orang ramai kepada Allah, selamatkan mereka. Jadi ini adalah semuanya manifestasi cinta kepada Allah dan Rasulnya yang perlu kita lakukan. Walaupun kita belum jatuh cinta dengan Allah, maka ini jalan dia. Jalan dia. Walaupun kita belum, macam kita belum grad lagi tapi dah guna doktor kat depan kan. Sibuk doktor. Ingat kan grad rupanya botol 3 kan. Botol 4. Tapi doktor bla 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 kan. Belum habis lagi. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Sebagai motivasi. Tapi bukan jangan tipu lah. Saya cakap saya belum habis lagi kan. Sama juga macam orang lelaki digalakkan untuk mereka menggunakan nama kunyah. Contohnya macam saudari kita yang belum kahwin kan, gunakan Abu Musa contoh. Abu Musa maksudnya bapa si Musa. Dia belum ada anak lagi, tapi nama apa? Panggil saya Abu Musa. Bagus? Boleh? Dia banyaklah abu-abu kan. So, dia adalah apa nama? Kematangan. Jadi bawa orang ramai kepada Allah SWT, lahirkan suasana diradai oleh Allah. Di mana saja kita berada, lahirkan suasana yang diradai oleh Allah. Bermula dengan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan dalam persatuan kita, dalam apa persatuan kita duduk, kita kena berperanan. Itu tanda kita menzahirkan cinta kepada Allah. Kalau persatuan itu persatuan matematik, walaupun matematik, kita kena berhempas pulas berfikir macam mana nak bawa persatuan matematik yang menggandungi ahli-ahli yang bukan Islam ini kepada sesuatu yang baik, membawa kepada Islam. Kena kreatif. Lagi kreatif kita berusaha, lagi banyak ganjaran pahala, walaupun tak berjaya. Kerana Allah kata inna laisa lil insani ma sa'a. Tidak bagi manusia pahala kecuali apa yang diusahakan. Bukan natijah, bukan kesan, bukan hasil, tetapi usahanya, sejauh mana ikhlasnya dan kreativitinya akan membawa lebih banyak. Lain, terus ya. Baca dan hebahkan kalamnya, kalam Allah selalu sebagai pedoman. Hebahkan di blog-blog. Jangan cerita hari ni salji snowing. Fikirkan macam mana cerita snowing itu untuk membawa manusia fikir pada Allah. Oh, snowing hari ni tapi cantik. Snowing dengan titisan apa? Debu-debu snow yang Allah turunkan untuk mengingatkan manusia Allah Maha berkuasa sehingga train pun tersangkut dengan debu-debu. Ya. Betapa teknologi manusia terlampau lemah di hadapan kuasa Allah. Fikir. Contoh. Boleh kan? Ya, tengok bola tadi contohnya. Tengok bola tadi. Saya melihat tengok sepak bola apa. Fikirkan macam mana nak bawakan betapa manusia di stadium itu ramai yang leka sebenarnya. Kecuali saya. Saya tak leka. Saya fikir saya tengok mereka ni bersorak-sorak. Mereka terlampau gembira bila mana gol. Tapi kalau gol mereka, bagaimana kalau mereka ini mendapat hidayah gol? Fikirlah. Hati saya. Cerita atau letaklah gambar ke Old Trafford tu, letaklah, tak apa. Letaklah. Dekat Facebook pun kena buat gitu, dekat Flickr pun kena buat begitu. Kena hebahkan kalam. Tapi jangan copy paste. Tak baca pun. Baca dulu, jangan banyak sangat. Pilih. Siapa yang pandai buat video movie ke, masuk kat YouTube, buat banyak-banyak yang pakai bahasa Inggeris, gambar-gambar canggih-manggih masuk. Bukan gambar sejadah diri masukkan. Dan diri rumah saya mesti boleh buat. Bukan saya boleh buat. Apa nama tu? Maaf. Masukkan. Ni yang pandai-pandai buat, ambil gambar. Masuk gambar, mereka pakai kamera besar-besar macam ni. Bawa pun tergeliat tengkuk ni. Pokok tak buat macam ni. Tergeliat tengkuk ni nak bawa tu. Rugi je. Ambil gambar keyboard dekat. Ambil gambar kumbang. Tak ada ulasan. Masuk dalam mereka, ulaslah sikit. Bawa manusia kepada Allah melalui gambar-gambar yang indah yang kamu ambil itu. Manusia boleh buat